Dah masuk live. Kawan boleh nampak kita duduk live kan. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua dengar ke? Ada mic kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Clear tak? Clear? Untunglah. Dah. Clear. Clear. Ada apa? Minta semua tolong share dulu. Lagi share dulu. Lagi 2-3 minit kita start lah. Minta tolong share dulu kan dalam grup-grup supaya memberi manfaat kepada yang lain lah. Ya, pakat-pakat share. Apa-apa nak tanya tu boleh komen dekat ruangan komen FB lah. Boleh masuk dulu. Cukup 50 orang kita start lah. Sekarang tepat pukul 3 kan. Dah makan dah, Fat? Alhamdulillah, kenyang lah. Kenyang dah. Makan daging. Makan daging, makan lemak. Sedap oi. Saya makan ayam panggang saya ni. Sedap kat tu. Boleh lah. Sikit-sikit RM10. Tapi bagi dua lah. Makan tengah hari sekali, makan malam lagi pukul 7 lah. Kita tutup buat AF 16.8 ya. 16.8 ni. Terbaik. Masuk dulu, share dulu link ni supaya bermanfaat kepada yang lain. Saya pun nak share dulu. Sikit RM10. Tapi bagi dua lah. Makan tengah hari sekali, makan. Okay, kita bagi iklan dulu. Okey, dah ada 41 orang, cukup 50 kita jalan. Apa khabar semua? Tolong share kat grup-grup kan.
Tidur petang ni. Tidur sikit lah. Kat Petang-petang tidur mengantuk apa? kan ayah hak ni. Ada 40 orang kat sana. Saya nak share-share dulu. 40 orang satu grup pun tak cukup gini. Mana ni? Tolong share-share dekat grup mana-mana grup je lah. Grup Facebook Bos ke, tak dekat masuk IG ikut. ke. Bos tak masuk ikut. Lena apa? Hari ni buat apa ni? Hari ni tak buat apa lah bang. Rehat-rehat je. Duduk KP ni. Saya pun pergi office lah ni. Ambil apa ni, green screen belakang ni buat main rumah. Bagi internet okey sikit lah. Macam tu. Syah pun dah masuk. Syah tolong share-share dalam grup-grup semua Syah. Hana mana Hana? Hana tak masuk lagi. Suzy tak masuk lagi. Siapa Lena ke apa? Itulah. Grup Fat pun tak ada lagi ni. Siapa? Ada 37. Apa suara okey? Suara okey semua? So, okey. Okey, kita start dulu iklan dulu, lepas tu kita terus start lah. Kita ada iklan di pihak ni. Ana pun dah masuk. Tolong ni. Tolong share sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fitri. Asal daripada Perlis dan lah ni duduk kat Kulim. Duduk terkurung sini lah. PKP tak boleh pergi mana walaupun saya travel agency, tapi travel agency dah setahun dah tak boleh jalan. Hanya sekadar sekadar company je lah. Bayar kat government je lah, tak boleh buat apa. Macam mana Fat? Okey lah ni? Okey, Alhamdulillah lah. Ini macam biasa je lah, duduk kat rumah. PKP kan, tak boleh nak keluar. Biasa kalau Sabtu Ahad ni keluar berjalan. Mana dekat kat rumah. So ini kita nak cerita apa abang? Nak start terus ke? Kita start terus ya. Dah cukup 54 lah, kita boleh start terus lah. Start terus lah. Boleh start terus lah. So kita okey lah tu, sebab tadi tak pakai mic kot tadi. Okey dah. Ni kita perkenal diri kita dulu lah. Fat kenal diri Fat dulu. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih kepada semua yang join petang ni lah. Okey, petang ni sebenarnya bukan ada agenda apa-apa pun. Sebenarnya kita nak buat sharing based on kita sendiri punya experience. Macam pengalaman saya kena GERD. Saya kena GERD. Saya start sakit bulan 8 tahun 2019. So lepas saya melahirkan anak, so saya terus kena GERD lah. Waktu tu saya tak tahu lagi saya kena GERD. Waktu tu saya kat hospital disahkan kena SVT. SVT ni jantung tiba-tiba laju. Laju yang tak boleh nak kontrol lah. Okay, sampai saya kena masa tu bukanlah panic attack pun, sebab yalah kita habis kan. Mungkin potassium drop kot masa tu. Lepas tu saya kena monitoring dekat dalam ICU jugalah time tu. 5 bulan juga
5 bulan juga saya makan ubat. Tapi saya yakin dan pastilah sebenarnya saya tak ada masalah jantung pun. So sebenarnya saya ada masalah kat perut sebab saya perasan setiap kali saya nak kena attack, perut saya problem dulu. Dia main kembung lah, dia main tak sedap lah, dia main nak cirit lah. Ada rasa nak kentut tak? Ada rasa nak kentut tak? Waktu tu bukan dengan nak kentut. Waktu tu macam nak terberak terus. Cerit terus. Macam-macam rasa nak. Tapi tak boleh nak keluar pun. Tak boleh nak kentut pun. Time tu waktu. Itu yang angin banyak tu. Itu yang problem tu. Okay, itulah cerita dia. Okay, bang cerita bang punya lah kan, pengalaman kan. Kalau nak ikut tu lama kena. Daripada saya ingat waktu tu saya pergi KLIA. KLIA tu ambil barang tu pun barang yang kawan saya punya lah. Bila pergi kat KLIA, lepas tu custom cakap barang tu memang tak wujud. Ada penipuan kat situ lah. Jadi kami tunggulah dalam kereta yang kawan saya tu pergilah dekat custom kat KLIA tu. Lepas tu rasa macam tersedak, lepas tu saya minum air gas lah, air oren. Minum rasa macam sesak nafas. Waktu tu pukul 12 tengah malam pada 27 hari bulan 12 2012. Waktu tu dia rasa macam dalam hati ni kena jantung lah ni kata. Sebab kita tak tahu, tak ada dalam fikiran kata gastrik ni kan. Macam jantung ni. Lepas tu saya dapat kat adik saya, tolong bawa saya pergi cari ayak tak? Cari ayak. Pergi cari merata pukul 12 tengah malam kan. 7E lah. Minum jadi sesak nafas lagi kata. Lepas tu pusing lah cari klinik, tak jumpa. Last sekali pergi kat specialist hospital Sam Dabi. Waktu tu masuk terus lah, masuk ICU, masuk wire-wire kat badan tu. Ada kan? ICU, masuk ICU kak? Masuk ICU tu. Abang masuk ICU? Okay, cerita dia. Okay then. Masuk tu buruh wire dalam apa ni, awak kerah ni. Dia kerah ke apa ni? Okay. Ni nampak kerah dah. Saya punya ni. Tak, saya adjust tak dulu. Okay, saya ulang balik. Apa ni, saya duduk dekat ICU tu kan, dia letak wire penuh lah. Lepas tu dalam hati cakap, mampus dah aku. Dia ingat, dalam kepala dia ingat hutang, ingat family apa semua lah dalam otak lah waktu tu kan. Jadi tak tahu lah, rasa macam aku ni tak bayar hutang lagi, banyak hutang lagi kan. Jadi rasa macam menyesal pun ada, rasa macam bukan nak mati kot malam ni kan. So saya lepas tu saya pun dibawa X-ray lah, X-ray waktu tu. Dibawa X-ray tu, jadi lepas X-ray tu Dr. Singh lah, dia cakap you ada makan ke tadi? Saya kata saya banyak makan. Sebab tu saya gemuk kata, saya banyak makan kan. Lepas tu dia cakap badan lah. Waktu abang tu ni kaku ni macam apa? Gambar abang kaku ni siapa? Saya suara clear. Sana kita tunggu Abang Fik sambung cerita Sat, sementara dia adjust balik. Awak jadi kaku tak pasal dia kerah tu. Lain kot. Pakai serimik awak ada ego ni. Tak banyak apa. Keluar dah. Jangan tinggalkan aku kesorangan. Sorak dia. Betul. Jangan tinggalkan aku kesorangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua waalaikumsalam. Okay, bos kata teruskan saja. Okey lah, kita teruskan je lah. Tak pergi je bergerak, tak tahu asal apa kerah ni. Elok dah. Okay. Elok dah. Dia bos sembuh ke? Fuh sikit. Itulah. Tadi sembang pasal ketum tadi. Hang kita dah. Okey, kita sambung balik. Kita sambung balik. Dr. Singh tu tanya, you ada makan ke? Saya kata saya banyak makan. Saya makan 2 kali dah malam ni kan. Saya makan burger, saya makan KFC, saya makan kat RNR kan. Lepas tu dia kata, you ni gastrik. Kita rasa lega. Kata, ingatkan nak mampu dah malam ni.
Lepas tu dia bagi ubat gastrik tu, saya duduk kat hotel lah. Lepas tu bermulalah malam tu peperangan, kentut mengentut kan. Jadi saya memang perut ada kentut lah sebab makan ubat tu kan. Jadi masa lega lah. Itulah detik permulaan lah saya sakit sampaikan saya punya performance kerja drop. Sangat-sangat drop, dan saya waktu tu di 2013 ada berita yang sedih lah. Mak mentua saya pun meninggal. Saya tak boleh nak handle jenazah. Saya jadi macam takut, jadi macam anxiety apa semua. Saya tak boleh tengok ni. Waktu tu kan. Lama. Abang sakit lama noh 2013. 2012, bulan 12. 2012. Saya kena. Saya mencari produk. Kalau nak ikut perjalanan tu kan, saya buat skop 2 kali. Sekali buat skop dekat 2000 lebih kan. Tapi company saya kerja tu je sponsor lah. Kali pertama saya buat dekat bagan specialist. Waktu tu kita sedap waktu tu dia masuk dalam lebih kurang besar ni lah dia punya kamera tu, masuk dalam mulut. Masuk masa macam masuk straw dalam mulut, lepas tu dia tarik balik. Lepas tu kita pun pening-pening lah. Pening-pening kita merangkak pegang dini pergi ke katil. Lepas tu saya terus loop. Loop tu dalam kurang tengah jam tu saya jaga balik lah. Dalam bilik tu lebih kurang ada 4 orang yang buat skop lah. Yang lain semua lena lagi kan. Mabuk ubat tu lah kan. Lepas tu doktor just bagi ubat putih tu. Bagi ubat tu apa semua. Dia kata ada merah-merah. Itu je. Tak sembuh-sembuh pun. Habis dekat 2000. Tak sembuh-sembuh pun. Just tengok dalam ada apa je. Lepas tu je kan. Jadi orang cakap daripada atas dengan bawah kan. Saya atas saja. Yang bawah tu saya tak pernah kena lagi lah. Kena bawah tu jam kan. Jadi mungkin ada yang dekat dalam ni mungkin ada pengalaman kot daripada bawah kan. Kan, jadi kat bawah tu tak tahulah macam mana rasa dia kan. Jadi kat atas tak pernah rasa kan. Lepas tu lepas tahun macam tu, saya tiap bulan boleh dikatakan ambil MC, ambil ubat hospital. Dia bagi ubat putih tu lah. Tak sembuh-sembuh. Lepas tu pergi pula kat Metro Specialist Sungai Petani. Waktu pergi check, doktor tu gemuk. Oi, doktor tu gemuk. Dia kata kita gemuk, dia pun gemuk. Doktor tu pun gemuk lah. Asal nanti kena anxiety lah kan. Lepas tu saya pun dia suruh saya bermalam di hotel lah. Di hotel lah. Di hospital tu. Di hospital tu esok tu ada skop lah, kita buat skop. Tapi dia prosedur dia lain sikit dengan pakai spesialis. Kena pakai baju macam bedah tu. Baju color biru tu, color hijau tu. Semua tak payah pakai kain tu lah dengan nipis macam tu. Takut stelok kan. Kita dah jaga lah kan. Lepas tu nurse tolak pakai pergi masuk bilik operation tu. Dia letak kat jari tu kan. Dekat tu untuk sumbatkan dia punya apa panggil tu. Ayak apa lah masuk tu kan. Dia kata you stand by lah, ngantuk ni. Cucuk lah doktor. Ingat kata tak ngantuk lah, kita boleh tahannya doktor. Boh satu jarum loop terus. Tak sedap. Pensan terus. Lepas tu duduk dekat tepi dinding tu lah. Panggil sama juga. Lepas tu doktor tu jumpa balik, dia review balik sama dengan bagian spesialis. Habis dekat 2400 sebab bermalam macam tu lah kan. Satu malam saja. Satu malam saja sebab buat skop 2400 kan. Doktor Amir Hakim pak. Mungkin dia kot sebab saya tak ingat lah doktor tu kan. Tapi dia gemuk lah doktor tu kan. Jadi waktu tu saya terbaca satu kat dinding tu tentang anxiety apa semua. Memang orang tak biasa kena. Orang kata gastrik ni pedih perut je lah. Tapi bukan pedih perut. Dia satu pada hujung rambut sampai hujung kaki. Dia punya impact dia. Dari segi performance kerja, semua impact sebenarnya kan. Jadi saya mencari pelbagai produk lah. Mencari produk apa semua. Banyaklah produk. Boleh dikatakan siapa sebut nama produk, saya kata semua saya pernah cuba dah. Semua saya pernah cuba dah. Semuanya tak berkesan langsung. Termasuk yang pakar-pakar pun tak berkesan langsung. Sebab kita tak faham punca sebenar benda tu boleh berlaku kan. Kita just atasi simptom saja. Maksudnya kalau kita kembung, kita makan Gaviscon ataupun buah minyak panas. Itu je yang kita lalu buat kan. Esok lega tulak jadi balik. Itu yang kebanyakan berlaku sekarang ni. Orang cakap gastrik tak boleh sembuh kan. Sebenarnya boleh sembuh kalau kata ikut program kita, produk yang betul, pemakanan yang betul, lepas tu gaya hidup yang betul kan. Sebenarnya boleh sembuh benda tu kan. Dia ada cara dia lah. Ada cara dia lah. Sebab saya pun terjumpa ni pun
dah cari lama baru jumpa kan, buang masa lah, buang duit, buang masa kan, habis beribu-ribu ringgit. Bukannya sikit, habis berpuluh-puluh ribu. Orang cakap ni bagus, kita ambil set yang paling besar sekali kan. Saya pernah 2013 saya ambil satu produk tu kan, saya turun berat badan daripada 94 sampai 73. Lebih kurang dekat 20-19 kot lah kan. Mereka kata sebab gemuk kan. Sebab nak cerita sebab gemuk ni. Saya pergi dekat Penang, pakar juga, kawan recommend. Dia kata pok dia, mok dia, Tok Wan dia pergi jumpa doktor semua lega. Doktor ni belajar luar negara, belajar kat Jepun. Dia kata kita bagus ya. Umur 80 lebih. Doktor Cina. Apa dekat Penang buat Avengers ke apa ni? Aventis ke apa, ada hospital specialist tu. Jadi saya pergi lah dengan kawan saya Cina. Tapi mu'alaf lah, Cina mu'alaf. Nama Eden Goh. Dia bawa saya. Pergi dekat suite klinik tu, lah tutup dah. Hai, arwah dah apa doktor ni. Sebab umur 80 lebih lah. Lepas tu tanya nurse tu, dia kata, bukan, doktor tu masih hidup lah. Dia kata dia pergi hospital. On duty. Oh, dekat Aventis kot, tak silap hospital tu kan. So saya pergi lah. Saya pergi sana. Saya ambil nombor, lepas tu dia panggil lah. Masuk, tak ada nak duduk. Why? Gastric doktor. You know why you gastric? Tak tahu, sebab tu saya jumpa you. You gemuk, dia kata gitu. Stepek. Lepas tu dia duduk, dia pegang perut. Ni dom perut kita kembung kan. Lepas tu keluar dia bagi saya sepapan ubat yang berharga RM70. Lepas tu habis. Habis macam tu je. Tu sakit juga kan. Jadi kalau nak cerita dia lega. Dia lega sekejap je lah. Kalau kita ambil ubat gastrik tu memang dia lega. Dia rasa selesa. Dia bukan lega lah, dia rasa selesa. Betul tak? Selesa waktu tu lah. Tapi dia akan mai balik. Betul tak? Dan dia mai tu dia akan mai lagi dan lagi teruk. Betul tak? Dia punya keadaan tu. Saya duk cari saya punya report saya yang kena sakit 2012 tu, ada date pun semua ada. Saya dah eliminate mana tu, boleh tunjuk bukti lah kalau kata siapa tanya. Ustaz, ada orang tanya ni. Orang tanya cerita ni real ke apa ni? Ke reka-reka saja. Tak. Orang tak pernah. Saya kena ambil. Saya kena ambil kad kot, saya rasa. Kad doktor tu, appointment doktor tu, saya rasa saya kena tunjuk kot. Saya kalau boleh tak mau cerita benda ni, sebab benda ni pengalaman buruk kan, apa semua kan. Pengalaman buruk. Siapa yang nak sakit? Tanya siapa yang nak sakit. Tak ada siapa dalam dunia ni. Tak ada siapa. Tapi ada hikmah dia lah, ada hikmah di sebalik betul bang. Ikan apa semua kan. So saya nak cerita lagi, ada satu pengalaman saya waktu saya, orang kata, saya Google jumpa dekat Becam dah Ipoh. Ada satu tempat Becam, dia tulis itu untuk gastrik GERD apa semua. Saya pergi tapi saya tak boleh bawa kereta waktu tu dah. Saya jadi macam takut, panic attack, saya tak boleh bawa kereta. Tak boleh nak nafas. Jadi was saya bawa pergi dekat Becam tu, cari merata tak tahu ada satu taman Cina, tengah-tengah tu ada rumah banglo, tapi Melayu lah. Melayu kat situ. So dia cakap macam ni lah apa semua. Saya pun buat urutan dengan dia. Dia bagi ayat ubat tu kan. Harga dia 300 lebih. Dia charge saya. Malam tu minum jadi panic attack terus. Kan. Lepas tu dia adalah bagi doa apa semua. Tak lega-lega juga. Lepas tu saya mencari mana. Tak lega-lega juga. Lepas tu lah orang kata, mencari banyak dah, orang kata pergi merata lah ubat ke apa semua. Saya pergi berubat lah. Yang best pula saya pergi jumpa bomo 3 kali. 3 kali saya jumpa bomo. Tiga tu berlainan bomo lah. Bomo pertama dia cakap saya kena buatan orang. Saya kata bomo. Abang pergi jumpa bomo kat lah cerita ni. Semua kata, kalau kata depa kata tu macam tu, saya semua dah. Dia expert. Orang kata tu advance lah. Senior gastrik panggil. Memang senior GERD lah ni. Betul. Macam kena itu pun 5 bulan tu memang kata apa, kena macam abang tu lah. Bukanlah pergi jumpa ni, kita jumpa ustaz lah kan. Betul jumpa ustaz.
Sebab simptom dia memang pelik-pelik. Rasa macam orang buat. Rasa macam tak boleh duduk seorang. Anxiety, panic attack. Tak semena-mena tak boleh bawa kereta. Duduk dalam kereta jadi ketak. Ni memang pelik. Sebab waktu tu, masa Fat kena tu, baru buka bisnes lah. Ada satu bisnes sikit lah. Fat buka sikit je lah. Bukan je bisnes besar pun. Kita tak boleh nak buat. Jadi pelik kata macam ini ada orang buat aku. Dia macam fikiran kan. Negatif lah. Negatif. Okay, sambung bang cerita bang. Sambung cerita bang ni. Saya tadi jumpa Bomo tadi dah kan. Jumpa Bomo tu. Bomo yang pertama tu dia ni lah. Lepas tu dia kata kat jam ni nak bagi pelindung kat jam. Dia buat jam tu dia masuk dalam jam. Baca. Dia cakap masuk kat jam. Dia kata jam tu jangan masuk dalam toilet. Nanti bila mujarat. Abang pun pipi masuk tu. Allah mak. Dah termasuk dalam toilet dah. Tapi lah Bomo tu murah je. Bayar RM10 lah. Kan bagi kita ikut berapa lah. Nasib baik. Kunci lah Bomo ni. Lepas tu jumpa Bomo kedua pula. Bomo kedua pun cakap benda yang sama. Dia kata ada buatan orang. Hang ni kerja apa? Saya kata saya kerja supervisor. Bagi sakit hati orang kot. Saya kata mungkin kot kata. Kan? Jadi saya rasa macam asal budak ni kot buat aku. Saya pernah buang budak tu daripada tempat kerja saya tu kan. Saya supervisor kilang. Saya buang dia lah. Tapi taklah terkeluar daripada mulut lah kan. Sound dia ke apa tak lah. Cuma fikiran kita je lah kan. Waktu tu. Lepas tu yang best dia suruh makan telur ayam kampung. Tu telan tu Allah nak melugai, nak muntah macam dah kan. Tak lega-lega juga. Aduh kan. Haru betul. Masya-Allah. Lepas tu pergi dekat Kodang tu, dekat area Kodang tu, dekat Padang Sera kan, dia panggil Padang Sera tu. Ada Bomo kanser dia dah. Bomo tu kanser tu. Bagus dia kata. Kita pun pi. Saya pi Bomo tu sampai gerian saya. Ni kena kanser ni. Kanser angin. Kanser angin. Tak pernah dengar kanser angin. Bisa dengar kanser angin? Angin pun ada kanser, tak pernah. Ni first time. Itulah first time saya pun jadi kuih karut ni, kuih karut. Jadi dia bagi ayak apa tau? Ayak kapok sirih tu saya minum. Kembung dalam perut tu. Kita minum lah ayak kapok. Tak lega juga. Kata haru dah apa semua. Habis duit tu tak ada cerita lah bab Bomo kan. Urut ni bekam pun banyak kali dah bekam. Habis berlubang belakang. Habis dah darah hisap kan. Tak lega-lega tu. Aduh. Fat cerita tak macam mana perjalanan boleh jumpa penawar tu. Jumpa MBB, jumpa Hafan je nak. Fat cerita tu. Saya nak chat. Okey, lepas pada masa duk sakit tu lah, macam-macam lah cari ubat apa semua. Lepas tu duk risau jugalah sebab kita tak ambil insurans bang. Sebab pun tak ada insurans pun, tak ada cover. Kata kalau kena jantung ni sebab duk sembang dengan doktor, dia kata kalau masalah ni, masalah jantung laju ni, dia kata kena buat operation. Dipanggil ablation apa benda, tak tahu lah. Dia kata dia nak cut salah satu saluran yang rosak tu supaya tak jadi lagi lah jantung jadi problem yang laju. Saat-saat tiba dia laju, dia bengong, dia slow macam tu. Tapi macam Fat kata kena buat something lah, kena buat something. Kalau tak sampai bila nak makan ubat, Fat kata. Sebab kita pun bukan orang kaya, orang berduit kan nak buat operation semua tu. Lepas tu banyak juga ikhtiar pergi jumpa sana, pergi jumpa ustaz sini. Dan satu ustaz tu alhamdulillah Fat jumpa dia, memang dia kata dia diagnosis Fat lah, dia diagnosis Fat, dia kata ni puan ni bukan masalah jantung, dia kata mungkin ada kena gastrik angin. Dia kata. Lepas tu Fat kata first time Fat dengar gastrik angin, Fat tak tahu. Fat tak tahu gastrik angin. Kalau angin keluar kat belakang kan. Lepas tu dan dia kata macam tu, gastrik angin. Tapi dia katalah kat Fat, dia kata penyakit gastrik angin ni paling orang tak mau sekali, dia kata. Aku tak, sudahlah. Pasal orang tak mau pula kata penyakit ni kan. Ustaz tu sendiri dia cakap. Lepas tu betul lah bila kita yang alami tu sebenarnya kita tahu lah, patutlah orang paling tak mau sekali.
Penyakit paling orang benci sekali ni dia lah ni. So rasalah juga dalam beberapa bulan tu kehidupan yang agak terganggu lah. Dalam masa yang terganggu tu banyak carilah solution. Macam mana aku nak buat ni kan? Takkan sampai bila aku nak makan ubat, sampai bila aku nak minum ubat, air ustaz buat kan. Sampai satu tahap bang, Fat tak boleh lepas tau minum air ustaz buat. Sampai Fat tak ada confident. Dan ubat hospital pun Fat tak boleh nak lepas juga. Sebab yalah kita macam takut lah kan, anxiety pun semua panic attack, tiba-tiba mati sekejap lagi. Tak makan ubat mati aku ni. Dia macam tu lah perasaan dia. Tapi alhamdulillah lah. Jadi takut memang mengganggu lah. Sampai Fat tak boleh nak bisnes ni Fat tutup lah. Memang kerja pun Fat bagi dekat bagi orang lain handle. Lepas tu kat Facebook lah, Alhamdulillah Facebook Fat start cari jersey angin tu. Cari sebab kan kita pun tahu Fat antara yang produk yang paling the best lah kot Fat rasa kan. Tak tahulah kalau orang lain tapi Fat rasa yang tu lah kot. Dia keluar dekat Fat punya wall dan Fat tak beli. Sebab Fat bukan seorang yang percaya kepada suplemen. Fat sama macam orang lain. Suplemen paling Fat takut sekali Fat hanya percaya kepada ubat hospital sahaja. 100% Fat kata apa-apa suplemen useless. Sebab kita dengar berita ni dan kita percaya benda tu. Dan satu hari tu Fat rasa macam cannot go lah. Makan ubat pun sama juga, demam. Cakap sampai bila aku nak makan ubat ni? Kalau betul ubat ni boleh merawat aku tak perlu makan ubat dah. Dah 5 bulan lah aku makan ubat. Betul tak? Betul Tapi lepas tu bila kita start macam Fat start bafal, Fat ambil tak pertama Fat tak ada guide MBB, Fat tak kenal MBB. Tapi alhamdulillah ada progress lah. Masa satu kotak pertama Fat makan tu Fat rasa beza dah. Lepas tu kotak kedua tu Fat beli dengan bos lah, Tuan Azwan. Lepas tu dia masukkan dalam grup MBB. Masa tu baru kenal grup MBB. Bila tu? Kenal grup bulan apa? Bulan 4 lah. Bulan 3 tu Fat start yang kotak pertama. Bulan 4 tu jumpa MBB. Masa tu Fat duduk kat bawah dia tag Mio. Hari pertama dia tag Mio call Fat tu dia sembang lah dengan Fat apa benda, apa cerita. Fat cerita lah kat dia. Maksudnya dia kata okay macam ni. Follow je dia kata. Follow je MBB kata. Okay lah follow. Lepas tu macam mana? Dia masuk dalam grup lah. Lepas tu kita baru ni kita macam bela-bela katok lah bang macam jadi kembung kan. Dalam kembung angin dia main. Lepas tu kita gelabah kita gelabah semua macam tu lah. Dia main juga apa semua. Lepas tu bila Fat tanya dalam grup dia macam grup senior lah. Grup Mio ni grup senior lah, Cik Mio ni. So bila kita tanya klik tak ada jawapan sangat. Ada seorang dua je lah yang rading. Sebab benda tu pada dia orang biasa. Benda tu benda biasa. Tapi pada kita yang baru ni kita kata uish awak ni pun benda ni. Tapi lepas tu Fat tak ada. Okay. Bila yang senior pun kata tak ada apa semua. Okay start lah belajar sendiri. Pi balik dekat Telegram. Rasa apa je pi kat Telegram. Dan alhamdulillah Telegram MBB kita tu yang kita sediakan. Telegram MBB. Yes. So bila setiap kali refresh tu makin lama makin okey. Fat dah boleh adapt dengan situation apa semua. Dan start daripada situ Fat bukan ada tunggu Telegram tu dah. Fat cross check apa yang Cik Azwan cakap dan sampai Fat faham lah. Bila Fat faham, Fat ada keyakinan. Daripada keyakinan tu datang disiplin. So dengan disiplin tu lah sampai hari ni alhamdulillah tak ada sebarang masalah kesihatan. Fat dah tak makan ubat. Hafai tu ambil jugalah, ambil sebagai suplemen sebab kita dah kita cut kita punya karbo, memang kita kurang nutrisi. Kan abang pun tahu kan? Abang pun tahu. So, that's why kita ambil sampai kita badan kita boleh adapt balik, guna balik lemak. Itulah cerita dia sebab sedikit. So abang pula macam mana?
Okey, sebabnya dah cuba produk ni banyak sampai kan habis duit banyak kan. So macam mana boleh terjumpa dengan Hofai ni, just Google lah, Google jumpa dengan Dietech apa nama? Fika. Fika ni lelaki. Dia ada 2 orang nama Fika. Satu Syafika, satu Fika. Susah sebut nama dia kan. Jumpa Fika ni lah. Tapi waktu tu Hofai jenis lama, 2018. Hofai yang lama tu, yang kotak ada nama Hofai saja. Kotak biru PKR tu kan. Biru PKR tu kan. Biru apa? Parti Perikatan Nasional. Jadi apa ni, bila guna tu kan, dia rasa macam lega sikit kan. Tapi tanda tak ada MBB tak wujud lagi waktu tu. MBB tak wujud lagi. MBB wujud di sekitar 2019. Waktu tak complete lagi lah. Sebab kalau nak tahu semua, MBB ni daripada orang kata study case isteri kepada Tuan Azwar sendirilah yang terhasilnya MBB. MBB tu maksud dia makan bagi betul lah. Maksud dia apa yang kita buat ni bukan berdasarkan kajian saja ataupun baca buku ataupun Google saja. Ni experience sendiri. Experience teori, customer. Bukan teori saja. Dia experience sendiri kan. Sebab tu ada 10 orang kena gastrik dan 10-10 tu tak sama. Cara nak consultation dia lain. Yang pertama ni ada kecil manis, yang kedua ni ada gout. Dia lain lah sikit. Kan dia tak sama sebenarnya. Sebab itulah MBB ni sebenarnya membantu menyelesaikan. Jadi bila dapat simptom ni, jadi macam mana nak buat lah. Jadi kita adjust lah. Dalam grup yang consultation kita tu, kita adjust dengan customer. Kena makan ni, kena kurang ni. Sampai dia dapat adapt dengan MBB punya program tu. Sebab tu ramai yang dah sembuh. Kan sebenarnya banyak kelebihan MBB ni. Kan salah satunya dia ada YouTube channel. YouTube channel banyak info-info. Kan tentang Tuan Azwar ulas satu bab tu kan. Ada yang sejam, ada yang hampir 2 jam. Jadi banyak ilmu tu lah kalau kata daripada YouTube channel tu. Lepas tu kalau daripada Telegram channel pula tu, kita ada lebih kurang 100 info kat situ yang ada rujukan sekali. Ada rujukan sekali kat situ. Ada MBB Telegram. Lepas tu kita ada grup WhatsApp consultation. Kan daripada situ ramai yang repeat Hofai kita bagus apa semua kan. Kita bukan nak jual Hofai, naknya kita ni pesakit. Bekas pesakit dan sekarang kita ambil tempat sebagai membantu orang lain pula untuk sembuh. Itu jelah. Kan macam saya sendiri travel agency. Ni saya pakai baju ni. Abang Travel, nampak tak? Abang Travel. Bukannya penjual Hofai full time. Kami ada macam Fat kerja sebagai pensyarah kan. Sambilan lah, pensyarah sambilan. Lepas tu adalah buat bisnes sikit. Memang tak ada kaitan langsung dengan Hofai ni. Fat tak ada kaitan langsung. Masa mula-mula Fat buat Hofai ni memang lillahi ta'ala lah. Fat punya inisiatif sendiri untuk buat sharing. Sebab Fat tahu ramai yang tak jumpa solution masa tu. Dan alhamdulillah perjalanan tu dia mudah. Dan Tuan Azwan pun dia terus macam dia macam rasa macam seronok buat ni, macam nak jiwa kan. Lepas tu jadi detect. Alhamdulillah dia bersangkut paut dia jadi macam tu. Jadi macam satu laluan yang mudah lah. Mungkin Allah dah tentukan, tak tahulah kan, Allah alam. Yalah, penemuan kita pun kan semuanya daripada Hofai lah sebenarnya. Daripada Hofai, ada grup kita, grup MBB, dropship semua kan. Dalam masa sama, ejen-ejen dropship pun boleh buat income lah sebenarnya kan. Ejen-ejen dropship ni bukannya orang yang datang untuk berniaga tak. Dia daripada pesakit juga sebenarnya. Betul. Tak silap saya hampir boleh katakan hampir 95% kot. Kalau tak silap saya lah. Saya rasa macam semua je bukan pesakit dropship tu. Kan? Kalau tak silap saya macam semua je yang bukan sakit tu kan. Jadi pesakit gastrik ni bukan orang kata kalau kita ikut pemikiran kita ni, gastrik ni hanya pedih perut je, bukan. Dia lain. Kan GERD, anxiety semua berpunca daripada badan kita lah. Semua penyakit. Macam saya sendiri
2012 tu saya kena kan, dalam perjalanan tu mencuba pakai produk tu. Naknya saya ada high blood pressure kan, tak pernahnya bawah daripada ni, atas border lah. Dan saya pun ada high kolesterol, saya terpaksa makan ubat kolesterol. Lepas tu saya ada gout kan, kena gout, ya Allah, seseret kaki tu, sakit lah kalau kena gout kan. Lepas tu orang cakap tu semua berpunca daripada, kalau tengok MBB dia akan terangkan apa itu, kenapa boleh jadi macam tu, iaitu salah satu punca adalah rintangan insulin lah. Semua detail-detail tu boleh dapat di Telegram MBB ataupun MBB Academic kita. Semua dah terang jelas tentang A sampai Z, sebab apa dia berlaku. Cuma malas dengan rajin lah boleh tengok benda tu. Betul. Nak study tu kan. So daripada situ kan, jadi kita ada beberapa orang yang buat MBB yang berbadan besar, seperti contoh Puan Hana, Cik Hana kita, macam Suzy kan. Try komen tengok Suzy, try komen tengok. Depa dulu, Suzy dulu saya ingat dia punya berat 70 lah, 55, panjang. Tu nampak tembam. Dia dah panjang dah rasanya. Nampak dah tinggi kan Suzy. Dia nampak dah Suzy high. Lepas tu ada Hana lagi bulat macam Doraemon dulu kan. Alah tak macam Doraemon lah dulu. Artis lah. Artis ke? Artis lah kan. Domel dah Domel lah teh. Sebab dia sebenarnya bonus dia ada banyak bonus kalau buat MBB ni. Ada yang jadi kuih, ada yang kecil manis dia lega, adanya darah tingginya lega, macam-macam ada. So siapa yang berminat boleh PM. Ada banyak tu ejen-ejen kita ni di seluruh Malaysia kan, di seluruh Malaysia ejen kita ni. Orang kita ni bukan jual produk saja, kita pergi consultation, ada MBB program lagi. Tak pernahnya ada dekat talent pun ada. Satu dalam dunia. Abang, satu dalam dunia. Saya pergi bulan tak ada itu ni. Saya boleh pergi bulan tak ada pun semua kan. Dah macam ni lah bang, macam consultation ni sebenarnya dia kena appreciate tau. Sebab bagi satu contoh. Kalau kata kita kena GERD ni, kalau hang tak pergi ke hospital seminggu ataupun 2 minggu sekali, hang tak sah, betul tak? Okay. Sekali pi cas nak consultation dengan doktor 5 minit, hang kena bayar RM50. Kalau tak ni kurang RM50. Fat kena itu. Aku kata kalau macam ni punya gaya lah memang kata apa? Habis dia. Kering. Boleh buat apa banglo? Boleh siap buat banglo dah sakit. Boleh dah. Tapi macam Mafai sendiri RM90 untuk sebulan. Lepas tu ada consultation 24 jam. Kan consultation. Consultation ni dah lah orang yang berpengalaman sendiri, dia tahu dah. Kena macam ni, hang buat macam ni. So kita nak apa lagi? Dan Tuan Azwan pun dia bagi macam-macam lah. Dia bagi macam-macam yang dulu Fah rasa macam betul ke apa ni RM90 ni nak labuk kan. Tapi sekarang ni kalau kata 200-300 Fah bayar. Sebab terlebih berbaloi dengan apa yang kita dapat. Betul dah bang. Betul. Dia kiranya kalau beli satu RM90, kalau beli dua tu sekarang ni RM150, tapi bakal dini harga je RM170 lah lepas ni kan. Siapa lambat masuk rugilah. Lah ni RM150 lagi 2 kotak, kalau 3 kotak sebelum ni RM200. Lah pun RM200 lagi. Kan lepas ni dia naik lah sikit sebab ni lah kan, sebab tak padan dengan kos kita apa semua. Tapi dah lama dah harga ni maintain. Betul. Ni satu lagi depa nak kata kan. Macam nak cerita bab orang secretary ni, secretary apa tu, orang pakai ubat. Secretary. Anxiety lah biasa yang kena. Group 5 pun ada yang kena anxiety teruk, yang kena pergi jumpa pakar secretary. Explain bang, anxiety dengan GERD ni apa kaitan dia? GERD ni kan, dia berpunca pada orang kata tu asid perut tu yang kurang kan. Jadi menyebabkan dia punya pintu tu, valve tu terkeluar, asid tu masuk ke dada ni, rasa panas, rasa sesak nafas semua ada lah benda tu kan.
Jadi orang pun cuba ni lagi ke teruk, cuba orang ni lagi ke teruk, makan orang ni lagi ke teruk. Tapi tak ada ilmu, tak ada agak-agak orang cuba, orang cakap je kan. Satu lagi apa, anxiety. Anxiety ni dia macam kita takut berlebihan, takut sangat. Nampak bewok pun takut, nampak ayam pun takut, semua takut. Kan macam sebelum ni arwah Tok Wan saya meninggal kan, saya tak angkat banyak dia. Sebab saya takut, jadi macam panic attack, jadi macam serang sejuk, jadi macam nafas tak boleh. Kan, tapi orang luar nampak kita, dia macam kita macam mengada-ngada pula. Mengada-ngada dia ni. Kalau tak percaya, kalau tak ada, tak apa ni, orang tak kena benda ni, tak percaya benda ni kan. Benda ni betul. Satu benda yang pelik lah, pelik. Penyakit yang Misteri. Misteri sangat sebab lah tu, benda ni. Sebab tu Fat kata, sebab tu Fat percaya yang Ustaz tu kata penyakit yang paling orang tak mahu sekali. Sebenarnya anxiety ni dia boleh kalau dibiak lama-lama dia boleh jadi depression. Dia boleh jadi takut nak keluar rumah. Dia boleh jadi nak duduk 24 jam kat dalam rumah. Itu yang tahap kronik lah. Tapi kita ni alhamdulillah Allah bagi yang kata apa, kesembuhan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah Allah bagi kesembuhan kat kita. Kan. Macam saya sekarang ni pun bila buat MBB tu, orang cakap makan bagi betul. MBB tu makan bagi betul kan. Cuma je trademark kan MBB tu sebagai satu kaedah ataupun satu program yang untuk orang gastrik. Tetapi sekarang ni ramai pula yang jadi kurus. Macam tu ada orang komen tu, nama Hana Hafai Plus tu. Dia lah orang gemuk tu. Dia dah turun dekat 40 kilo lah ni. Kira lah dekat gebak saja. Make up comel macam apa ni. Macam orang kata macam artis Korea sekarang ni. Apa tengok dia. Itu masih lagi dalam perjalanan tu lah. Dalam perjalanan untuk menurunkan berat badan daripada 100 kg ke 60 lebih. Ni 66 kot. Kan? Memang banyak lah. 3 kampik lebih beras tas mahal. Tapi tu je lah. Dia pun dulu masuk hospital pun kali kan. Tekanan, stres semua kan. Macam saya dulu kerja kilang kan, kerja shift. Bila mas shift malam je jadi teruk, gastrik jadi teruk. Bila mas shift siang okey, kadang-kadang tak boleh tidur 2 hari. Bila tak boleh tidur 2 hari, maksud dia kerja kita memang akan merosot gila. Jalan tu macam kita pegang dinding tau, takut macam pening-pening waktu tu kan. Jadi tak perform kan apa semua. Jadi masa tu berpanjangan penyakit tu sampai daripada 2012 penghujung sampai 2017. Bayangkan berapa tahun saya sakit dan saya terpaksa ambil keputusan untuk ambil VSS. Ambil volunteer. Waktu tu kalau Fan tahu gaji abang waktu tu, gaji basic saja lebih kurang 5,000 basic. Tak campur allowance, tripod, allowance, transport semua. Kalau buat OT boleh pergi 7,000 ke 8,000 sebulan. Kan? Memang orang cakap macam mana? Waktu abang sakit tu masa kena berhenti tu, apa punca pendapatan abang lepas tu? Maksudnya abang bergantung apa tu yang abang buat agensi tu? Tak. Tak buat tu. Waktu tu jumpa kawan yang buat insurans kan. Bila buat insurans ni orang cakap tu jadi tak apalah, ada backup insurans. Abang pun buat lah jadi travel insurans ni. Bila buat, kita selalu berdepan dengan kita duduk buka booth dekat hospital lah kat situ kan. Jadi saya tak boleh nak tidur malam waktu tu sebab anxiety. Esok tu nak kena buat kerja lagi, nak berdepan dengan orang-orang yang pelik-pelik. Bila kita buat insurans ni faham-faham je lah kan. Dia punya orang kata tu rejection tu tinggi kan. Jadi waktu tu stres. Waktu yang berhenti kerja tu, saya satu daripada hujung rambut sampai hujung kaki kebah badan. Dan saya anggarkan waktu tu kemungkinan boleh kena stroke waktu tu kan. Jadi saya waktu tu hanya ada satu peluang saja. Saya pergi sambung belajar untuk Google AdWords lah, maksudnya pergi belajar. Saya cakap dekat wife, ini saja peluang yang kita ada, kita kena pergi belajar untuk teruskan. Jadi saya pergi belajar tu untuk produk lain lah, bukan untuk insurans. Insurans saya tak buat dah sebab setiap hari saya terpaksa buat keluar RM70 untuk kos minyak apa semua kan. Jadi
duit VSS yang saya dapat tu pun semakin susut waktu tu. Jadi stres yang duk dapat tu lagi bukan sakit saya semakin teruk waktu tu. Semakin teruk. Kan? Jadi benarnya tak jumpa off-file ke waktu tu kan. Jadi nak jadi cerita permulaan saya buat travel waktu tu lah. Saya buat travel mula tu. Tapi buat travel pun hanya bergantung pada orang. Maksud dia orang tunggu kat border ke, bawa customer pun saya tak boleh bawa customer sebab saya ada anxiety, saya ada panic attack. Saya hanya upah orang waktu tu kan. Jadi alhamdulillah boleh jugalah buat kerja, tapi upah orang lah. Semua buat upah macam nak pergi jumpa, nak entertain customer tak boleh, semua tak boleh. Cuma bertahan kadang-kadang nampak macam okey tapi sebenarnya sakit dalam waktu tu kan. Jadi punca utama sebenarnya pemakanan tu pemakanan, tapi orang gastrik dengan orang kurus dia punya pemakanan dia berbeza, tak sama. Nak coaching dia berbeza. Orang gastrik ni lebih straight berbanding dengan orang yang kurus saja. Kurus tu je lain sikit lah. Bukan semua benda boleh makan. Kadang-kadang tu orang A boleh makan, orang B tak boleh makan. Dia kena test kat badan dia dulu. Betul. Jadi yang kita kata tak boleh makan tu dari segi pengalaman kita secara keseluruhan. Benda ni tak boleh makan, tapi kena cuba dulu. Kan? Kalau boleh makan okey lah, tapi yang kita tahu memang tak boleh makan lah. Macam 3 benda yang kita suruh kurang dan buang. Maksudnya yang pertama adalah gula pasir. Gula pasir orang Kedah ada kan. Yang kedua adalah tepung. Tepung. Kalau dekat MBB tu kita kat video-video kita ada terambak tepung cara detail. Nanti kita boleh lah sembang bak tepung, bak gula cara detail lah macam ni kan. Ke depan boleh dapat ilmu semualah. Dan yang ketiga kita kurang makan nasi sebab mesti orang tanya, tak boleh tak makan nasi ni, tak boleh. Orang suruh kurang makan nasi, kan duk bantah cakap orang. Ni nak marah ni. Orang tu dia cakap kalau makan nasi dia banyak. Kan? Nak tahu dah saya tak makan nasi dan 40 hari dah saya tak makan nasi. Saya hanya hidup. Hidup je sebab saya buat diet zaman purba. Zaman batu tu. Zaman batu pun ada nasi. Mana ada nasi. Makan bewok je, makan kera je, makan lembu je, makan ayam. Tu zaman purba kan. Diet zaman purba. Aduh. Kan. Tapi bang. Kalau macam orang aku bang, kita teka Melayu, mana boleh tak makan nasi? Apa komen bang? Melayu lah, saya Arab. Dia Western. Yalah. Dia sebenarnya kita nak pulihkan dulu kan, Ya, betul. Kan. Jadi kita kena berkorban lah. Kalau MBB dia tak suruh pun tak makan nasi, dia cuma kurangkan makan nasi. Lebih kurang kalau segegam ni mungkin separuh kan. Kalau MBB tu kan, tapi tak boleh lebih pada separuh lah kan. Sebab dia boleh meningkatkan rintangan insulin. Itu punca dia pun, bukannya ada apa-apa pun. Memanglah kita Melayu ke apa kan. Tata asli orang asli lah. Kata orang Melayu orang asli lah. Macam tu lah. Macam ni lah. Macam Fad pun dulu Fad bukan orang yang diet. Kita ni macam Fad ni boleh kata tofi lah kot. Thin outside, fat inside. So jadi manusia yang tofi. Faham kan maksud tofi kan? So Fad memang daripada dulu lagi Fad tak pernah kenal pun diet. Tak pernah berusaha untuk diet pun. Tapi bila kita sakit dan kita join group MBB ni, inilah pertama kali yang Fad buat diet. Tapi diet ni alhamdulillah lah, tak ada lah terlampau strict. Dan bila kita faham sebenarnya tak apa pun, dia tak susah mana pun. Sebenarnya bila kita tahu, kita masuk MBB ni, kita tahu masalah kita sebenarnya jadi disebabkan oleh insulin kita yang tinggi dalam badan ni kan. Ya, betul. Macam bila kita duduk dalam ni baru tahu, kita nak off sebarang ubat. Contoh apa pun penyakit pun, dalam masa 3 bulan kita boleh off sebenarnya. Dengan cara jaga pemakanan. Kita kalau dalam MBB ni kita buat low carbo high fat diet lah kan. Maksudnya kita cut karbo. Tapi dalam masa kita nak cut karbo ni, kita akan kekurangan nutrisi. Betul tak bang? Ya, betul. Kita jadi solution dia macam mana kalau kekurangan nutrisi tu, solution dia macam mana?
Solution Kalau nak MBB sendiri, dia ada produk lah. Macam kita ambil suplemen, kita ambil offline. Yang tu membantu untuk kita cukupkan nutrisi asas. Macam mana kalau cuba imagine orang yang sakit, orang yang tak boleh berpuasa, macam mana kita nak paksa dia berpuasa dalam keadaan dia sakit? Tak mungkin, mustahil dia boleh berpuasa. Tapi kalau dalam MBB, insya-Allah semua orang mampu berpuasa. Saya dulu pukul 10 dia dah tak boleh, ketak. Tak makan ketak, shaking. Macam mana saya nak puasa? Tapi alhamdulillah sepanjang program MBB ni daripada beginner, saya tak kata saya advance, saya mungkin duduk dekat stage intermediate lah kot, pertengahan. Tapi saya faham perjalanan sakit. Kita nak pulih tu bukan dalam masa sekelip mata saja kita boleh pulih. Kita sakit pun kita buat dalam masa bertahun-tahun, kita tak sedap benda ni. Benda ni dah jadi yang kata berkampung. Sakit ni dah berkampung dalam badan kita. So nak tak nak kita kena beban. Macam faham dalam perjalanan kita nak sembuh ni at least 3 tahun lah kot bang. Untuk insulin resistance ni kita nak kata apa, nak pulihkan dia balik. Macam Fat sendiri baru setahun. Fat buat ni, tapi alhamdulillah dalam masa 3 bulan GERD tak ada dah. GERD hilang dah. 3 bulan saja. Simptom semua tak ada. Tapi insulin dengan hati berlemak tu mungkin ada lagi lah kan. Dan risiko untuk kena balik GERD tu ada risiko. Tapi kita tahu bila kita buat diet macam ni, kita prevent badan kita. Maksudnya badan kita reverse balik. So dia makan masa sikit lah. Kita sabar je lah dan konsisten je lah. Okay. Yalah macam Fat sendiri kan, makan, jaga makan, buat puasa, lepas tu MBB kan. Duk tengok kayu gerak lagi bukan main. Bang, dulu sakit dulu nak berjalan pun semput tau. Sapu-sapu dalam rumah pun semput. Macam mana nak buat kerja lagi kan. Memang tak boleh buat kerja. Langsung. Pak kata kalau berterusan aku macam ni memang tak tahulah nak kata kan. Kita pun tapi alhamdulillah kan. Allah bagi sembuhan. Macam abang sendiri pun bila buat MBB, lepas tu buat program-program yang kita ada tu kan, amalkan Hawfai sebenarnya bukannya legal kita dah sembuh tu kita boleh berhenti, tapi kita boleh amalkan sebab benda tu bagus untuk usus kita betul. Kan apa semua. Jadi macam saya sendiri pun bila makan Hawfai malam, esok tu memang membuang sampel punya buang kan. Lega usus, rasa ringan, timbang tu hilang sekilo lah kan. Tu kelebihan antara kelebihan Hawfai lah kan apa semua. So kalau dari segi performance untuk senaman tu dulu tak pernahnya jogging lebih daripada 1 kilo kan. Macam sekarang 2 kilo lah. Steady lah kan buat. Tapi PKP pula dah, barulah nak start jadi PKP pula. Kaki pula buat problem. Sepak dumbbell tu ni, aduh, apa pitok tengah jalan dah kan. Kena, tapi boleh lah lari sikit macam kontor kan. Macam tu lah. Mereka tanya ni, Fat orang mana? Mereka tanya. Fat Asong, Gerik Perak. Lepas tu sekarang ni duduk dekat Sri Iskandar. Adalah sikit-sikit mengajak, kadang-kadang mengajak kat UiTM, kadang rezeki mengajak kat USI. Gitulah dia macam Fat part time mengajak. Ikut orang panggil. Cik Gi apa ni Cik Gi? Kalau cikgu je full time. Kalau Cik Gi. Cik Gi. Boleh lah. Macam lah tak mengajak lah no? Lah tak mengajak lah. Mesti COVID ni tutup weh. Itulah kata kan. Lepas ingat kata orang Taiping. Apa beza orang Taiping dengan Greek tu? Sama je. Sama je. Lepas tanya tu diet. Okay, abang baca. Tu dia Mio tanya diet tag Puan Fat dulu dengar kata Hanson orangnya. Ambul. Dialah tu. Tu lepas tu kan. Dia nak sebut tu. Fat tak mahu puji dia pujilah diri sendiri. Kesian kan. Tapi puji kan. Tapi okey lah tu. Lagu banyak tu. Bila cik nak buat live ni? Nak tengok juga. Nanti kita akan jemput seorang demi seorang. Macam dari tag Mio, kita ajak dia buat live macam ni, sembang-sembang santai.
Minggu depan hari Rabu kita buat dengan Puan Hana. Say hi Puan Hana. Dengan apa, Cik Suzy, Cik Ana. Cik Suzy, Cik Ana sekali kan. Pengalaman mereka jadi Doraemon dulu, sekarang dah hilang Doraemon dah. Dah lah dulu ada Doraemon, dah hilang Doraemon, betul ada gastrik, GERD lah apa semua kan, semua hilang. Untunglah buat MBB ni kan. Alhamdulillah lah. Doraemon pun hilang. Sebenarnya kan? Abang. Dia crossroad tu, kita kena faham crossroad. Apa yang terjadi dengan penyakit GERD ni sebenarnya. Bila kita faham MBB ni dia part of macam insulin tu dia macam perjalanan nak jadi macam dia last kali dia akan jadi diabetik kan. Tapi dalam perjalanan nak jadi diabetik tu ada certain case tu yang jadi GERD, tu yang jadi stroke, tu yang jadi jantung. Itu yang kita kena prevent. Kita tak boleh buat suka-suka hati kita diet dalam keadaan insulin kita tinggi. Anytime. Macam kita sendiri kita kena GERD ni memang kita dah sihat, tapi kita kena tahu, kita kena faham insulin kita mungkin tinggi lagi. So jaga-jaga dan sentiasa konsisten dalam makanan. Dia sebenarnya untuk kita hilang GERD ni dalam masa 3 bulan saja konsisten makan. InsyaAllah dalam MBB 3 bulan konsisten, everything mesti akan okey balik. Tapi kita kena faham lah, konsisten is key. Dia tak ada shortcut. Macam Fat dapat ilmu ni pun memang daripada Tuan Azwan lah. Tuan Azwan Zainal kita yang banyak bagi ilmu. Dan selain daripada tu, Fat tak tunggu ilmu daripada dia sendiri. Fat cari juga sendiri apa benda insulin ni. So dalam perjalanan tu Fat jumpa macam-macam berkenaan dengan insulin ni. Dan abang pun tahu kan Pok Cik yang admin Intermittent Fasting Malaysia. Intermittent Fasting Malaysia. Dia pun ada masalah kesihatan dan dia reverse insulin dia. Dalam masa 3 tahun dia sihat. Dan sekarang dia fit kan Mak? Dia dah coach dah 70. Dia jadi coach lah. Jadi coach banyak orang follow dah lah untuk program kurus dah tu kan. Macam tu je lah. So dia benarnya kalau kita tengok dari segi konsep tu sama lah, lebih kurang je lah kan. Cuma MBB ni permulaannya lebih kepada gastrik. Tapi sekarang ni ada pula yang jadi kurus pula kan. Tak semena jadi kurus. Tapi memanglah kan, dah diet mesti kurusnya. Mesti kurusnya sebab memang kita ni termakan lemak kita sendiri. Orang kata makan lemak sendiri bila diet ni kan. Yalah sebab kita kalau kita ikut diet makan kurang kan, bukan makan kurang, maksud makan macam manusia. Dia makan macam singa tu yang masalah dah. Singa tak apalah lari laju. Kita ni bukan singa dah lah, lari macam siput, makan macam singa. Jadi gemuk ke dempon lah. Tu yang kata jadi Doraemon tu kan. Doraemon. Okay, Bang Nana tanya. Hai Fat, hai Abang Fit. Macam mana kita nak tahu kita ni GERD kita dah okey? Macam mana kita nak tahu? Apa ni Fat beritahu tengok macam mana bagi okey. Okey, kalau ikut pada Fat lah, pada Fat tak tahu nak cerita based on medik ni, Fat tak tahu macam kita kan macam Fat sendiri rasa GERD ni yalah kita tahu masa kita sihat, masa kita tak ada GERD macam mana keadaan kita. Kita fit, kita sihat, kita tak ada apa-apa, kita tak ada anxiety, kita tak ada panic attack. Tapi tiba-tiba bila kita kena bila kita GERD, semua tu tiba-tiba jadi macam tsunami. Kan abang pun tahu keadaan kita macam mana. So bila dalam masa 3 bulan dia taklah hilang terus. Dia macam pas satu dia slow berkurang banyak lah. Berkurang banyak lah. Lepas tu dalam masa 3 bulan tu angin naik lagi lah sikit-sikit. Kadang kita salah makan kita macam yalah dia kadang vertigo. Vertigo tu dia lambat sikit. Tapi kena bersabarlah benda tu. Tapi kita akan tahu. Kita akan semakin sihat, semakin sembuh. Dan Fat pula macam masa dia attack ni adalah certain orang yang rujuk kat Fat. Fat tengok dia punya progress report medik dia. Dari segi bila skop balik dalam masa dia MBB, alhamdulillah gastrik dia semua, ulcer dia semua okey. Dan feedback dia pun baik. Fat kata memang kalau sebab Fat tak buat skop kan, so Fat tak ada bukti yang menunjukkan Fat sihat. Tapi dari segi report orang tu, Fat buat perbandingan dengan diri sendiri. Alhamdulillah Fat kata tak ada apa. 3 bulan tu dah tak ada apa, okey.
Macam itulah cerita dia. Dia kalau kata macam saya sendiri kan, cakap orang kata boleh sembuh tak? Memang boleh sembuh dan boleh datang kembali. Benda ni boleh sembuh dan datang kembali jika kita berbalik kepada 3 benda. Yang pertama, gaya hidup yang tak sihat dulu. Merokok salah satu punca lah. Tak senaman, tak keluar peluh. Bila keluar peluh, dia membantu mengeluarkan toksik dalam badan dan menggerakkan badan-badan kita ni kan, tak jadi mandom tu, jadi aktif lah badan kita kan. Yang kedua, kalau kita berbalik pada makan KFC, McD, makan ayat gas kan, duk makan roti lah, roti cheese lah, cheese meleleh lah, cheese semua meleleh, lepas tu boba kan, boba tu dalam mana? Boba. Dia cerita pasal boba. Nak cerita pasal boba, Fat ni memang boba. Memang boba. Sampai jual pun jual boba. Oh, jual boba dulu ni tu kena padai muka. Padai muka hang. Itulah dia boba. Muka hang jual boba lagi. Dia maksudnya betul bang. Macam orang tanya kat kita, alah hang sembuh ke? Hang kena balik. Okey, sebenarnya macam kita kena faham sebenarnya. Bila kita tak faham, bila kita tak ada pemahaman, kita akan ada mindset macam tu tau. Tapi sebenarnya bila kita ada pemahaman, okey sebenarnya ni adalah disebabkan insulin kita tinggi. Bila insulin kita tinggi, nak tak nak kita kena berkorban dalam masa beberapa tahun lah untuk buat MBB ataupun diet balik. Ya, betul. Supaya kita kembali kepada keadaan kita yang dulu lah. Macam organ-organ kita semua yang dulu faham lah kan, nak rosak apa semua tu, dia akan kembali pulih. Dan masa tu kita kata tak ada lah, kata apa, kecuali hang sendiri yang cari penyakit. Maksudnya gaya hidup hang teruskan balik macam dulu, pergi makan tepung balik, pergi cari macam abang cakap tadi. Memang kena lah. Tapi kalau kita kita pusing terus, kita move on, kita move forward, kita tengok benda yang baik, dan dia tak akan jadi. Impossible dia nak jadi. Betul lah, sebab dalam grup WhatsApp group pun sendiri, dia ada banyak orang yang positif dalam tu kan. Ada yang sembuh, ada yang sakit balik kan, sebabkan tanya balik makan apa? Dapat tahu dah. Dia tunjuk je makan apa, makan silam, makan tepung. Dia tak makan tepung, dia makan ni, dia makan apa nama tu? Boleh lupa. Subway. Saya tak makan tepung, saya makan Subway je. Okey, makan Subway boleh, tepung tak boleh. Tepung tak boleh. Dia ingat Subway tu buat pakai plastik ke apa kan. Macam tu lah. So bang, ni ada tanya. Ada Uzefnya, kalau boleh tolong ceritakan tidur, insomnia, sleep disorder. Insomnia, tak boleh tidur malam. Saya pun nak cerita, memang sebelum ni memang tak boleh tidur malam. Tapi dah lah tak boleh tidur malam, confirm dah. Subuh pun terlajak, subuh gajah kan, selalu jadi macam, sebab otak kita ni berligat, duk fikir macam-macam. Lepas tu tak boleh nak tidur kan. Jadi dia kena bermula dengan MBB dulu. Benda tu dia akan sembuh, dia akan okey balik kan. Macam sekarang ni saya kat pukul 1 lepas tu saya tak boleh, mata berat lah ni, nak tidur lah. Kerja nak tidur lah. Bila kita tidur cukup, kita punya gastrik, GERD, angin, anxiety, dia akan reverse balik kepada okey lah balik kan. Jadi yang penting sekali, orang cakap untuk legakan penyakit ni, yang pertama kena tidur. Kena tidur lena. Tapi macam mana nak tidur lena? Orang tanya tu balik kan. Jadi kena diet. Maksud dia kena MBB lah kan. MBB. Ada yang orang tanya tadi tu, dia kurus, boleh ke diet? Diet ni bukannya untuk orang kurus, untuk kesihatan kan. Dah kebanyakannya orang yang kena ni kebanyakan gemuk. Lepas tu yang saya doktor cakap gemuk, lepas tu kena gastrik. Padahal orang kurus ramai yang kena. Dia kata kat orang gemuk lah. Dia kata kat Ana gemuk, dia kata kat pandai dia. Pandai dia. Dia gemuk. Semua salah gemuk. Yang kurus macam Fat pun kurus tu, bukannya gemuk mana pun. Aku kurus apa kena? Apa cerita? Berat berapa gram tu? Dulu masa kenal tu. Berapa gram tu berat tu? Yang kata kurus yang tu? Masa kenal dulu kurang 50 masa kenal tu.
Dia 50 sikit kena. lah, dicambi. Sikit pun kena. Ni kalau kita banyak-banyak tu lagi kena lah kan, betul tak? Jadi kalau kata contoh dia kan, kita ada satu testimoni kita, orang tu berat 82, tak besar pun, dia tinggi 172. Bila dia buat MBB ni, dia turun pergi 60, siap kali dengan otot-otot kali tu. Berketul-ketul badan dia kan. Sebab MBB ni kalau kita ada otot, dia ada otot. Tapi ada lemak, dia bakar lemak. Kalau tak ada lemak, dia tak bakar lah lemak tu, nak bakar apa. Jadi taklah semestinya kita bila buat MBB ni kenalah exercise, jogging. Sebenarnya bila kita buat MBB ni sebenarnya kita jadi macam aktif. Kerja nak lari lah. Betul. Kalau kayu gerek tu 5 minit dulu lari setengah jam. Sampai ke kalau kata daripada Seri Kandar tu sampai ke Kok Diang tu, kayu. Nak buat ada tenaga tu kan. Tapi betul lah, betul. Kalau dulu macam lifestyle Faz ni akui memang lifestyle memang sihat lah sebenarnya. Kerja makan, lepas tu pi kerja pun saja yang simple saja, yang menggunakan tenaga sangat kan, banyak menghadap PC. Lepas tu banyak tidur, banyak malah senang kata malah. Tapi bila kita buat MBB dan kita join pemakanan sihat ni, kita nampak perubahan dia. Kita nampak perbezaan dari segi kita punya energi. Kita tak exercise banyak pun masa kita buat MBB. Awal-awal macam mana nak exercise? Macam sakit kan? Temput kan, exercise mati lagi, jenuh. Tapi bila kita dah macam ke tahap intermediate dan kita boleh buat makan pun low carb apa semua, alhamdulillah energi tu maintain daripada pagi sampai ke malam dia macam sonok sebenarnya. Ada energi. Kalau macam dulu lah daripada kata lah, bila kena gastrik GERD ni kan, kalau jalan kaki tu ada sebelah ada babi tu laju lagi. Betul. Nak abang kata slow sangat tu kalau sakit ni, dia jadi mandom. Orang Kedah kata mandom. Kan jadi slow, jadi apa semua, jadi tak nak cakap lah. Kan jadi slow kan. Jadi benda tu berpunca dari pemakanan kita lah. Jadi orang cakap, saya dah jaga makan dah semua, tapi jadi lagi. Lepas tu kena jaga stres pula. Kita kena tahu punca stres kita daripada apa. Kan? Kita tengok stres kita berpunca pada kena selesai kan. Kita sebenarnya senang macam kita tak boleh pukul rata lah. Maksudnya kita kena dia sebenarnya ada 3 kan punca GERD ni. Bukan punca GERD lah, punca insulin resistance ni. Dari segi emosi, dari segi pemakanan, chemical, dari segi fizikal. Okey, sekarang ni bila kita tengok pemakanan dari segi chemical, kita dah boleh prevent kan. So ada 2 lagi. Contohnya dari segi emosi dan fizikal. Fizikal contoh Tuan Azwan kata yang bengkok tulang belakang tu tak boleh nak buat apa lah, memang dia akan jadi stres lah kehidupan dia. Lagi satu emosi. Emosi ni bang, semua orang ada masalah. Betul tak? Orang normal tak sakit GERD pun ada masalah. Yalah. Tak ada orang dalam dunia ni tak ada masalah. Tapi macam mana kita nak kita kena kawal. Tapi macam Faz sendiri, Faz rasa kalau kita dari segi pemakanan kita dah prevent dia tu, orang kata apa, sikit-sikit stres tu biasalah kan. Boleh, insyaAllah boleh dikawal. Tak ada apa pun. Tak ada apa yang kita tak boleh kawal. Dia benarnya kalau kata salah satu ni, exercise tu boleh mengurangkan stres kita, ataupun kita pergi jumpa kawan-kawan kita kan, jumpa kawan-kawan sambil minum. Tak semestinya kita nak minum benda-benda manis. Boleh je ambil macam contoh teh tanpa gula apa semua. Jadi minum je lah untuk bersosial kan, boleh mengurangkan stres apa semua. Tu ada orang tanya tu, adakah tidur awal bantu walaupun kita tak boleh tidur? Dah tidur awal tapi tak boleh tidur sebab apa? Tak lena. Dia pergi tidur tapi tak lena. Tak lena. Kalau kes tu kena tengok balik lah. Mungkin sebab kita cut gula tu kan. So dia macam dia tengokkan pisau kita pun terjaga, terbeliak uji mata tu, kena makan sikit dia lena balik. Makan nasi balik. Makan nasi, lepas tu kalau ada minyak panas ke apa semua, sebab kita minyak panas kita ada jual, bukan minyak panas, lotion. Lotion massage kita, MBB kita ada. Jadi guna tu insya-Allah boleh tidur lah. Dan yang tip yang tu lotion tu. Mana dah? Lotion tu. Harga dia RM39.90.
Orang Kedah kata RM39 bilang kupang. Bilang kupang. Orang Perlis. Kupang. Dia tarik banyak Suka dengar orang cakap kupang. Dia belakang itu. Dia Ana kata makan daging lebih sikit je. Maksud dah daging apa tu, daging merah lah. Cerita pasal daging. Cerita pasal daging. Ya. Sebab apa MBB ni dia suruh sangat kita makan daging dengan makan lemak. Okey, jangan takut makan daging, jangan takut makan lemak. Sebab dalam daging dan lemak itulah kita nak dapat nutrisi yang kita kekurangan sekarang ni. Sebab ni kita takut makan daging. Kita takut makan lemak. Kita kata dia kena darah tinggi, kena jantung. Sebenarnya tak ada pun yang kena sakit jantung disebabkan oleh daging. Semuanya berpunca daripada gula. Bukanlah gula pun, macam tepung. Dia punya family dia lah, tepung apa semua tu. So, bila kita buang benda-benda karbo tu dan kita makan daging dan lemak, takkan ada lah kena jantung. Melainkan hang makan daging, hang makan juga tepung, confirm kena jantung. Tapi kalau hang tak makan tepung, buang terus tepung dan makan daging dan lemak, insya-Allah semuanya akan berubah. Macam saya kata tadi lah kan, waktu zaman dulu-dulu ni, waktu kita belajar buku sejarah dulu yang tebal tu, dia cerita apa? Orang dulu mana ada makan pizza? Dulu waktu bakar cawak tu. Kan, tak kena pun darah tinggi. Dia makan apa? Dia makan ayam hutan, dia makan ikan, dia makan apa lagi? Makan lembu. Kalau orang hutan dalam hutan makan babi, makan terong. Taklah kena apa kecil darah tinggi pun. Kalau depa kena darah tinggi, kita tak wujud dah. Maksudnya kita tak ada dah kan apa semua. Tapi disebabkan revolusi pemakanan kita ni diwar-warkan ni bagus lah apa semua, macam Milo kan bagus apa semua kan, maknanya kena tengok juga kandungan apa yang ada je bagus, tapi kalau makan berlebihan dia akan jadi tak bagus. Tu yang masalah dia. Kalau kita makan Milo kan, buh tabuk pula Milo atas tu. Nak bagi sedap. Itu masalah dia. Dia ni bang. Zaman kita lah. Fak kata zaman kita ni sekarang ni nak sakit sekejap saja. Nak dapat sakit sekejap saja. Pergi makan benda mengarut sekejap je dapat sakit. Kita tak lama. Tapi kalau kita nak sihat tu jadi payah sikit lah. Dah bersarang kan. Tu yang tu dia tanya tu. Tu panggil sakit zaman moden tu. Itulah. Tu yang kata kalau kata daging tu boleh sakit kepala. Memanglah kita kena review balik pemakanan kita kan. Macam saya sendiri buat intermittent fasting ketogenik. Maksud dia memang tak makan nasi, tak makan tepung pun semua kan. Tapi dia kena ada coach lah. Dia kena ada supplement lah di badan kita tu lah kan. Jadi orang cakap tu daging tu bila kita bercampur dengan beberapa benda dia akan jadi, benarnya macam ni lah nak cerita. Kalau gout, macam saya kena gout kan, orang kata tak boleh makan udang lah apa nama, bukan punca udang tu sebenarnya. Kalau tengok Dr. Norman pun sendiri cakap bukan berpunca daripada makanan laut gout ni, tapi berpunca daripada sugar, gula. Macam makan nasi banyak kan. Kalau kita belajar kimia dulu, nasi dia karbo tukar pada glukosa tu gula lah. Sama juga dengan gula pasiak tu kan. Jadi kita kena berbalik apa yang kita belajar dulu sekolah waktu PMR dulu, kita kena study balik benda tu. Betul tak betul yang kita cakap semua kan. Waktu kita muda dulu kita makan apa? Okey, sebab badan kita duk lawan balik. Dia lama-lama dia pun tak larat. Mampu pergi hang kan. Lepas tu jadi teruk. Dia kuitor kan, dia buat macam muda, tu masalah dia kan. Betul bang, betul. Okey bang, kita balik kepada kita punya topik lah. Asalnya kita dah mengarut banyak soal ni. Okey, soalan yang bos dan bagi kat kita, dekat apa cabaran yang kita hadapi semasa kita buat MBB? Abang lu. Cabaran dia mula-mula buat tu, kalau kata tu dia akan ada impact sikit lah, macam dahaga air, macam pening sikit apa semua. Tu normal sebab badan kita nak tukar ke
norma baru dalam badan kita lah. Jadi mula-mula kena bertahan dalam 3-4 hari. Jadi coach ni, atau bukan coach yang panggil dietek ni, dia akan kata okey, itu norma apa semua. Jadi kita boleh bertahan dalam tu. Kalau kata kita seorang-seorang, tak ada group MBB consultation tu, group group support tu kan, kita dah macam tak mau buat lah, makan macam ni teruk lah, lagi rasa teruk. Memanglah mula-mula dia akan lepas tu dia akan semakin okey. Itulah cabaran yang pertama lah. Yang kedua, orang cakap tu kita kena tahu kan, macam saya sendiri, saya jumpa lambat benda ni. Kalau saya jumpa awal, saya tak habiskan beribu-ringgit kan. Orang kata ni bagus kita cuba, ni bagus kita cuba, tetapi sebenarnya kebanyakan bomoh bagai kebanyakan yang masalah kat luar sana disebabkan produk yang kita makan tu yang sebelum ni hanya melegakan simptom, bukan merawat simptom tu. Kita nak merawat. Jadi MBB plus Halfa plus dengan beberapa produk kita, ada Reasi, Rebi, ada probiotik tu kan semua kan. Jadi tak semua kita makan tu sesuai dengan badan. Kita kena adjust pemakanan kita ikut timing. Maksud dia ada orang yang lepas 4 kotak makan baru sesuai nak makan probiotik apa semua kan. Jadi kita kena consultation dia. Jadi cabaran dia macam tu lah. Dia macam kita kena adjust badan kita. Maksud dia kita jadi macam ni, apa yang kita buat. Jadi macam ni, apa yang kita buat. Sebab tu orang tanya kita, berapa lama kita boleh sembuh? Tanya doktor pun, doktor tak jawab. Kita tahu doktor boleh jawab soalan tu, mana boleh jawab. Hanya Allah saja boleh memberi jawapannya. Kita tak tahu bila kita boleh sembuh. Tapi jalan dia adalah menjaga kesihatan, jaga makan, jaga stres, gaya hidup. Itu jawapan dia. Tapi macam mana nak buat? Itu yang kena ada consultation tu, yang ada orang kata guideline tu kan. Cabaran tu untuk MBB tu, kalau kata buat seorang-seorang memang takkan boleh buat. Tapi kalau dengan ada dietek, dia bantu kita boleh bertahan lama. Maksud dia dalam grup kita tu, kebanyakan orang tu dia ada yang 3 bulan, waktu dah dulu teruk gila macam nak mampus kan, apa kata kan, teruk jalan pun macam bewok pun merangkak teruk, tapi lah dah okey dah kan, macam ni tu. Lalu dia cakap tu pop tak berhenti tu. Kalau dulu pakai prepaid habis kredit tu. Sebab dia dah sihat. Macam Fat sendirilah kan. Macam Fat pun Fat rasa cabaran dia lah. Cabaran dia sebenarnya 3 bulan tu memang cabaran lah. Fat akui. Sebab time tu lah kita kata simptom yang teruk lah. GERD ni simptom yang tak berhenti-henti. Lepas tu kita rasa was-was. Kita kata betul ke MBB ni boleh membuat kita sembuh. Kita jadi macam kurang keyakinan sebab kita tak ada ilmu, kita kurang ilmu. Lepas tu yalah, bila kita diet ni, kita cut kita punya karbo, kita tak ambil tepung, kita buang kek, benda yang sedap-sedap yang selama ni yang menjadi makanan kita kan. So sebenarnya 3 bulan tu sebagai satu proses latihan lah sebenarnya. Bila dah lepas 3 bulan tu, sebenarnya kita dah tak rasa apa dah. Kita dah tak mau lah tepung-tepung, gula, Milo, boba. Kita tak mau. Kita automatik sebab kita dah discipline. Kita dah kata, okey, kalau aku ambil ni, aku kena balik macam dulu. Aku nak ke kerja kena macam dulu. Tak mau kan? So jangan ambil. So bila kita ambil dalam masa 3 bulan, lepas 3 bulan tu kita tak mau dah. Kita tinggal terus. Sama macam buah manis. Dia ketagih je sebenarnya. Yelah, sebab orang kata craving kan, craving betul. Craving apa semua tu. Ada yang tanya bagaimana kita nak dapatkan info MBB ni tuan. Jadi info MBB boleh dapat dekat komen tu, ada banyak. Kita punya dietek, kita punya dropship kita kan. Dropship sebenarnya dia di bawah dietek lah. Dijaga oleh dietek. Jadi ada 2 lah, satu dropship, satu lagi dietek. Dua-dua sama je fungsi dia, cuma nama dia berbeza. Ni baru first time follow ni sebab kawan saja. Sebab kalau nak ikut yang Hofan ni dah lama dah. Cuma MBB ni baru disebabkan kita nak buat satu konsep yang mudah orang follow kan. Satu guideline lah apa semua kan. Dia tulis apa ni, kalau boleh maintain MBB, teruskan saja MBB ini. Syafika. Syafika patut lah. Bahasa tu macam kita punya orang, rupanya Syafika. Yo, ramai juga yang komen ni, hampir berapa komen ni, banyak juga lah komen kan. Dah 1.5 jam dah kita sembang popek dah 1.5 jam dah.
Lepas tu tak tahu minggu depan nak masuk Ana Bang, dengan sebelum penutup. Penutup. Sebelum lupa, tips mudah. Ada bos request tips mudah untuk nak, orang kata apa, nak sihat lah. Share sikit bang, tips mudah bang. Tip pula dah. Tip mudah ni, first sekali kena kurang makan benda bergula. Kalau boleh stop tulis dululah. Betul lah untuk sembuh kan. Jadi makan tu kena jaga. Maksudnya makanan yang kita ada ni, kalau kita daripada contoh daripada hujung ke hujung, kita pergi kedai tu, maksud dia daripada hujung jalan ke hujung jalan ada goreng pisang, mi goreng, semua tu makanan yang tak menyihatkan. Jadi kalau ikut program MBB kita ada guideline lah benda-benda macam tu. Kan? Yang kata kalau sembuh boleh makan. Boleh lah pangkat sikit untuk ada kehidupan tu kan. Jadi kalau makan tu hanya untuk di lidah saja banyaknya, tapi kapal perut dia sengsara lah banyaknya kan. Jadi jaga makan lah. Yang kedua, kan bila kita tak jaga makan, energi kita akan drop. Jadi kita nak senaman, tak larat, lesu, lemah, kan merugikan kita. Kan kita mau kan umur 50, 60 dah bawa bergundi-gundi ubat. Mesti tak mau kan. Kita tak jaga sekarang. Maksud dia MBB sekarang ni yang kita jaga untuk gastrik, sebenarnya dia untuk semua sekali. Kalau kita tengok kehidupan kita sekarang ni, kebanyakan kawan kita, adik-beradik, pak, ayah dan kebanyakan mesti kita dengar kecil manis, darah tinggi. Ada yang mati jantung. Sekarang ni orang mati jantung kebanyakan umur 40-an pun dah banyak dah. 40-an dalam 30-an pun dah ramai dah orang kena heart attack. Sebab heart attack ni bukan disebabkan lemak ke apa dah, disebabkan gula juga sebenarnya kan. Sebab tu kata ambil boba banyaknya. Kalau kata sebulan sekali tu boleh lah gagah. Dah lah ambil boba, tak senaman pula nak buang ke balik kan. Dia bertanam dalam perut kita lama-lama tu jadi itulah. Jadi Doraemon lah kan. Jadi siapa jadi gemuk tu sebabkan makan gula tak dibakar sehabis, tak diguna sehabisnya, kita makan berlebihan jadi lemak, disimpan jadi lemak tu yang jadi Doraemon tu kan. Jadi tip dia mudah aja. Berbalik kepada zaman dulu kan makan gula pun, nak makan pun kena berkira-kira. Betul orang dulu ni kan mahal gula kan, dulu kan gaji sikit nak makan gula lebih. Dulu tak ada lah bobo semua, tapi mereka sihat kan. Makan real punya food. Orang dulu ada rendang pun semua, tapi okey je boleh hidup, kurus-kurus orang dulu kan, disebabkan pemakanan lah. Kita berbalik kepada zaman dulu 70-an, 80-an, 60-an dulu tak adalah penyakit macam sekarang ni sebabkan makan fast food banyak. Betul, dulu mana ada food panda, sekarang ada food panda, mantap makan kat rumah. Pemalas nak pergi cari makan kan. Semua tu menempah penyakit. Itulah. Macam Fat, apa tip boleh bagi kat depa ni? Macam Fat tak adalah tip apa pun, tapi Fat boleh share sebenarnya banyakkan membaca dan apa-apa pun cari kat Telegram. Lepas tu tambah ilmu, jangan tunggu. Sebab bila kita tak yakin, kita tak ada kefahaman tentang apa yang kita buat ni, kita tak ada keyakinan tau. Bila kita tak yakin, betul ke aku buat ni boleh sembuh apa semua tu, dan kita tak ada keyakinan, kita akan berbalik kepada tabiat lama, kita tak disiplin. Itu membuatkan kita tak sihat. Macam Fat sendiri, alhamdulillah Fat jumpa jalan, Fat jumpa Tuan Alan, Cik Mio, Abang Afiq, lepas tu jumpa Pok Cik IF. Semuanya bagi ilmu yang sangat bermanfaat kepada Fat sendirilah. Dan Fat apply dekat diri Fat sendiri, dan semuanya terjadi dengan kuasa Allah. Kita dapat bukan sahaja sembuh daripada GERD, Fat rasa lebih daripada tu kot. Dari segi performance lebih sihat lah daripada dulu. So doa saya macam boleh masuk ni Olimpik dah. Nampak macam performance bagus. Ya betul kan. Lepas ni siarah habis semua orang. Sebab Fat dulu bang. Sebab kita dulu aktif. Macam Fat dulu pun aktif dalam sekolah. Main sukan macam-macam. Lepas tu macam-macam lah.
tenis pernah main, lepas tu bola jaring pernah main. Tapi bila kita koi tua ni, kita jadi koi malas. Berlari pun dah. Tu yang dapat penyakit tu. Alhamdulillah dapat balik energi yang dulu. Tu dia bertanya tu, minyak zaitun boleh minum tak? Minyak zaitun paling baik makan dengan buat macam kuah lah. Kalau macam ada sayur tu kita tuang kat sayur tu kita minum, kita makan. Gitu. Jangan minum terus. Sebab kalau ikutkan tips NAV dia kata dia kena ada carrier tu. Oh, kena ada benda yang lekatkan dia tu kan. Betul. So dah sejam 30 minit, kita punya target sejam je. Kita lajak sembang lebih pula. Sembang apa ni, bak diet berubah je. Ada yang terlepas pandang soalan-soalan yang penting-penting abang ada. Check balik. Kalau dah join MBB boleh join group Telegram. Memang dia akan bagi group Telegram. Lepas tu kita ada apa tu, dia kata banyak contoh pemakanan. Tu Mio cakap. Silap. Kismis macam mana? Okey tak? Kismis. Kismis ni kalau orang sihat tu okey je. Tapi kalau macam kita yang ada masalah insulin yang tinggi ni, dia manis. Bila manis dia akan meningkatkan kita punya insulin. Yang mana meningkatkan insulin memang tak baik lah untuk kesihatan kita tu je. Ni orang tanya berapa jam jarak untuk makan Aufan dengan ubat hospital, lebih kurang 30 minit ke sejam lah. Bagi jarak sikit lah kan. Dia tak kisahlah apa-apa, sebenarnya kena ada jarak sikit lah bagi perut tu proses ubat dulu ataupun proses makanan dulu, proses Aufan dulu baru ni lah. Kalau datang sekali lagi takut ada impact ke apa kan. Macam tu lah kita bagi jarak. Dia tak ada apa pun nak makan loop terus, tak ada apa kan, tapi kita bagi jarakkan sikit lah. Kalau macam kismis macam mana? Okey tak? Kismis tu dia ada glukosa tapi dia taklah seburuk dengan gula pasiak tu kan. Tapi kalau permulaan MBB ataupun awal-awal MBB, kena stop dululah, nanti dah sihat boleh makan kismis balik lah kan. Nak pergi pandai lah kononnya tu. Kan sebenarnya benda tu bagus, tapi bila kita sakit ni kan, jadi banyak benda yang tak bagus untuk kita sebenarnya kan. Kita kena sembuh dulu kan. Macam sarapan pagi apa yang terbaik untuk kita makan. Sebenarnya macam contoh lah, makan pagi ni kita makan telur tu hancur tu kan, buat ayam sikit apa semua. Selama ni yang kita jadi masalah ni, kuih-kuih saja pun kita beli dekat RM5. Kuih saja untuk kita makan, kari pap lah apa semua pagi-pagi kan. Selalu lah roti canai, teh tarik. Itulah amalan kehidupan kita yang sebelum ni. Semuanya tak bagus kan. Kononnya tapi bang, apa dia? Tapi bang nak pesan untuk yang kita punya ni lah, kita punya MBB punya partisipan ni kan. Sebenarnya breakfast ataupun sarapan tu tak penting. Okay? Tak perlu ambil, sebabnya kita kena tahu kita dalam proses pemulihan, kita kena buat badan kita masuk dalam mode autophagy. Nanti kita buat IF tu. Kalau kita breakfast, kita tak dapat manfaat IF tu. Memang tak dapat. So at least dalam 12 jam ke 16 jam IF baru kita dapat. So sebenarnya yang sihat pun saya rasa tak perlu ambil breakfast lah. Sebab itu waktu sesuai untuk badan kita rehat. Insulin kita dia nak bagi sensitif balik. Tapi kalau permulaan MBB kita ambil breakfast tapi jangan karbo lah. Itulah kita naknya dalam MBB ni kita adjust kita punya badan kita tu. Kan bukan kata ni boleh ni tak boleh, tapi kita adjust, maksudnya keadaan semua tu. Macam contoh kurma boleh ke? Kurma ni kalau kata kita berbalik kepada rintangan insulin ni, dia akan naik juga. Tetapi permulaan tu jangan dulu, sebab kita nak betul-betul nak bagi sembuh tu. Kan ada yang tanya apa ni, doktor kata sarapan penting kot. Ada doktor mana yang cakap? Ada yang kata, ada yang tak kata. Dia berbalak dalam soal tu. Bukan Dalam sunatnya doktor sendiri pun dia tak semua setuju dengan pendapat sarapan pagi ni penting. Dan that's why kita ada breakfast tu apa dia? Breakfast. Buka puasa lah. Buka puasa lah. Breakfast. Kita puasa ni breakfast. So sebenarnya
Sebab itulah kita kata benda ni kena ada pengetahuan. Dia tak boleh buat kalau kita tak ada pengetahuan. Macam mana kita kalau kita sakit, kita akan tahu lah benda ni betul ke tak, okey ke tak. Okey, bagi yang tak ada masalah pahadaman, bolehkah makan makanan biasa? Dia sebenarnya makanan biasa tu maksud dia makanan apa? Makanan biasa tu kan. Makanan biasa tu kalau orang Malaysia ni makanan biasa teh tarik, roti canai, telur mata atas. Lepas tu bubuh sikit, mentega lebih sikit. Kononnya high fat. High fat tu memanglah high fat, high carbo. Itu masalahnya. Kalau untuk pengetahuan semua, boleh tengok rujukan. Ni doktor ni. Saya bukan doktor. Tapi kalau saya mengaji, saya dapat doktor. Tapi saya mahu mengaji, saya dapat IR. Dia tak mestinya orang tak ambil doktor tu tak pandai. Cuma dia tak pergi belajar je. Itu salah faham orang tu. Dan boleh tengok Dr. Ju, Dr. Norman, Dr. apa seorang lagi tu yang kena kanser tu. Dr. Nordin. Tengok YouTube dia. Tengok YouTube dia kata apa kan. Dia sebenarnya sebenarnya macam ni. Sebenarnya doktor ni sendiri depa ada pandangan depa tak kena tak depa based on teori. That's why depa cakap macam tu. Tapi kalau orang yang kena, doktor-doktor yang kena, depa sendiri dah buat apa yang depa teori depa tu, depa dah praktik dah. That's why bila depa kata pasal apa aku praktik aku tak jadi sihat. Itu persoalan kita. Dan kita terlampau percaya kepada doktor, tahu tak? Kalau kita percaya pada doktor, why kita makan ubat selama ni kita tak sihat? Tanya tak? Ada tanya tak? Tu daripada kalau berbosan lagi bagus kan. Memang sangat bagus sebab dia dicerita dalam Al-Quran. Bukan dicerita dalam buku teks. Dia dalam Al-Quran sangat bagus. Tetapi yang buka puasa tu yang tak bagus. Tak reti lagi dia kata makan darah 5 jam. Orang nak buat puasa tu bagus. Makan buka puasa tu tak bagus. Ayat lepas tu tak siap. Mana nak marah. Lepas tu tambah pula, jangan makan lemak, jangan makan daging. Hampirlah ikut. Itu masalah dia. Yang puasa tu nak ague, tanpa makan tak mau ague. Kan? Orang cerita ni orang dah penuh jadi. Apa nak jadi macam aku 7 tahun lepas? Nak jadi macam aku, silakan. Aku nak marah ni. Silakan. Silakan. Apanya? Jangan buka puasa makan roti john. Dia menaknya. Dia cerita kat sini tak syok. Bila masuk join MBB kita akan cerita A sampai Z. Betul. Dia ada telegram apa semua akan faham sebab dia ada rujukan doktor tau. Apa kita cerita kita ada rujukan doktor ni. Bukan doktor daripada kod dia. Bukan mandai-mandai bang. Dia sebenarnya orang tak faham. Orang kata, hang pandai-pandai cakap. Dia sebenarnya macam kita pun dalam hafaz ni, kita praktikal. Apa yang teori buat tu kita dah praktik dah. So dia tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. So macam mana kita nak kata benda tu tak betul, betul tak? Kita sendiri yang rasa. Faham rasa. Sebab tu kita adjust. Kita buat MBB ni berdasarkan pengalaman, berdasarkan rujukan doktor, bukan berdasarkan kepada wak kepala tahu. Orang Kedah kata wak kepala tahu. Kepala tahu. Hampa ni pandai-pandai. Hampa bukan doktor. Tak. Kami pun bukan doktor pun. Tapi kita sebenarnya based kepada pengalaman, based kepada pengalaman. Dan kita penyelidikan. Selalu tengok juga apa ni Dr. Norman, Dr. Ju kan. Ada yang kita boleh ambil, ada yang kita tak boleh ambil kan. Ada yang kita setuju, ada yang kita tak setuju kan. Macam tu lah badan kita bukan Lut Sinak. Kalau Lut Sinak kita boleh nampak, tanah sumbat. Macam tu kan. Kalau badan kita solid, benda yang Allah jadikan tak nampak. Kan kalau nampak jantung dia duduk dia piau nampak lah. Nak mampu kan. Kita tu terlalu halus dia punya saudara kita apa semua kan. Macam apa ni boleh kena cuba slow. Nak tanya semua di tag dalam MV tu pernah kena gasik ada anggut tak? Dia kalau tanya tu ada yang kebanyakan ada tak? Ada tak? Macam tu. Tapi
dia di-guide oleh Tuan Azwan lah. Lepas tu kita ada mentor kita Tuan Mio bantu, bukan kata lepas terus dah kan. Kita ada apa ni orang kata tu, pantauan daripada senior-senior MBB kan apa semua. Jadi orang cakap tu walaupun dia dietek yang tak pernah kena, tapi dia ada guideline. Maksud dia kita ada MBB Academic tu dia rujuk kat situ. Selain itu kita rujuk dengan Tuan Azwan, Tuan Mio, lagi siapa kita kan, Razman Zainal, kita punya apa atlet kita kena join Telegram MBB, macam-macam jenis makanan kat situ. Saya suka tanya dietek Fat. Semua sedap-sedap. Semua sedap-sedap. Tu dah. So dah sejam 40 minit. Kita rasa kita stop dulu. Nanti kita sambung balik. Kita sambung balik. InsyaAllah. Yang lebih detail kan. Kalau ada peluang, ada masa, ada rezeki, InsyaAllah kita bertemu lagi. Bukan senang ni. Lalu orang buat tak boleh buat ni. Kalau duduk sebelah-sebelah ni kita buat jarak jauh. Saya ada dekat Kulim Kedah. Yang Fat ada dekat Sri Iskandar Perak. Boleh apa ni berdiskusi secara untunglah rumah depa besar, orang have. Kita ada pokok aja. Ada piano. Ada pokok bunga aja. Ada piano nampak. Ada piano nampak tu. Saya selalu main. Orang kaya kan. Betul, nampak tak tu tempat apa? Tempat bakar tu sejuk. Dalam musim sejuk. Hebat depa. Biasalah kan. Patutlah food kita. Saya makan unta. Unta dengan kangaroo. Okey. So okey, nanti kita sambung balik. Nanti kita akan berjumpa dengan kita punya orang kata apa? Bukan audience, panggil apa? Artis jemputan. Bukan artis jemputan, panggil apa? Orang panggil apa? Lupa nak punya bahasa tu. Bukan artis. Yang jemputan tu untuk panel. Panel jemputan kita minggu depan. Ada orang daripada Sabah. Seorang daripada Sabah, seorang daripada Sabah tapi tak duduk kat Sabah, duduk kat Johor. Nama dia Puan Cik Ana dengan Cik Cuzi. So kita dengar cerita depa pula lah. Kita dengar macam mana depa punya konsistensi dalam MBB tu boleh buat depa sembuh. So kita share ilmu lah. Depa boleh sembuh macam-macam perjalanan dia tak sama kan. Macam mana jadi Doraemon, jadi apa kan, jadi artis. Sebab depa ni daripada Sabah ni kalau tengok sekali pandang macam artis Korea kan. Nak tengok depa, nanti kita tengok depa. Suzy daripada Sabah dan Ana pun daripada Sabah tetapi menetap di Johor baru, di Johor. Pasir Gudang kot tak silap saya. So kita akan stop dulu kita punya live kita ni kan. Dah sejam lebih lah. Okey lah. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.